pagi, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. 亲爱的弟兄姊妹们，早安！ Kita mengucap syukur jikalau kita boleh dapat beribadah bersama-sama di hari ini. 感谢主，今天我们能够一起来敬拜主。 Mari kita sekali lagi berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman 我 Tuhan. 们先祷告。 Tuhan, inilah kami semua. 主啊，我们现在已经来了， Hati dan pikiran kami terbuka di hadapan Tuhan. 我们的心、我们的思想在主面前彻露敞开， Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. 我们预备心领受你的话， Dan biarlah Tuhan yang memberikan firman itu kepada kami. 求主把主的话赐给我们， Supaya kami sebagai gerejamu boleh hidup dalam firman-Mu. 让我们成为你的教会，能够接受你的话。 Berkati untuk jam perenungan firman Tuhan di pagi hari ini. 求你祝福今天的讲座， Dari dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. 靠耶稣基督的生命祈求， Amin. 阿门。 Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, pertumbuhan menuju kepenuhan Kristus. 弟兄姊妹们，我们今天要思想一个题目，就是我们向着主成长。 Dan kita akan membaca dari Efesus 4 ayat 11 sampai 13. 我们要读以弗所书4章11节到13节。 Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian dalam bahasa Indonesia, nanti Pak Henry dalam bahasa Mandarin. 我先用印尼文来念。 Efesus 4 ayat 11 hingga 13 berbunyi demikian. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. 以弗所书第4章第11节，他所示的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师，为要成全圣徒各尽其职，建立基督的身体，只等到我们众人在正道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的圣量。 Nah, Bapak Ibu dan Saudara, dari 3 ayat ini atau 4 ayat ini, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak fokus kepada ayat yang ke-13. 今天我们读的这3章经节，我要希望你们集中精神在第13节。 Bapak Ibu sekalian, di sini dikatakan bahwa kita sampai kita semua telah mencapai apa? Mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, lalu mencapai kedewasaan penuh, mencapai tingkat pertumbuhan apa? Yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. 在这里告诉我们，叫我们每一个人都在主的真理上变成一个，认识我们主神的儿子，我们长大成人，我们的跟基督的圣量一起长大。 Apa artinya kepenuhan Kristus? 什么叫做成长？在基督长成的圣量。 Dan bagaimana kita mencapainya? 如何我们能够到达这个境界？ Ini akan kita renungkan bersama-sama. 现在我们要一起来思想。 Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita telusuri beberapa ayat yang tadi kita sudah baca. Kita kembali Bapak Ibu sekalian ke ayatnya yang ke-11. 我们现在先看我们的目的要在哪里，以后就按照每一节的圣经节来查看。 Mari kita perhatikan Bapak Ibu sekalian bagian ini. Di ayat 11 dituliskan, dan ialah. Siapa ialah? 那么我们现在看第11节是说
他是谁？ Ialah adalah Allah. 他就是神。 Apa yang dilakukan oleh Allah? Allah memberikan. 神所赐给神做的是什么？就是他赐给我们。 Artinya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, di sini ada sebuah upaya, ada sebuah usaha yang dilakukan oleh Allah. 这是我们看见有一个事情，上帝正在做，就是上帝给我们每一个人。 Apa yang dilakukan oleh Allah? 神所做的是什么？ Di sana dituliskan Allah memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, pengajar-pengajar. 意思就是说，上帝给使徒、给先知、给那些传福音的牧师与教师。 Jadi Bapak Ibu sekalian menghadirkan orang-orang khusus ini, Bapak Ibu sekalian di tengah-tengah kekristenan, ini adalah sebuah upaya, sebuah usaha yang dilakukan oleh Allah. 所以，如果记中这些很重要的人物，就是告诉我们，神要赐给这些人一个思想。 Lalu untuk apa Allah memberikan atau mengutus orang-orang seperti ini? 为什么神拣选这些人？为什么神要赐给这些人？ Kita perhatikan di ayat 12, Allah mengutus orang-orang ini adalah untuk memperlengkapi. 所以我们知道，现在上帝选这些人，为了要成全他们。 Memperlengkapi siapa? Memperlengkapi orang-orang kudus. 要成全谁呢？就是成全那些圣洁的人。 Jadi yang dipelengkapi bukan orang Surabaya, orang kudus. 那么上帝要成全的不是是谁人，乃是圣洁的人。 Nah, yang dimaksud orang-orang kudus adalah kita, Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan. 圣洁的人是谁呢？就是我们，上帝把我们称为圣洁。 Jadi kita walaupun kita orang Surabaya, kita juga disebut orang kudus, Bapak Ibu 所 sekalian. 以也说我们在是谁的，也是上帝把我们称为圣洁。 Lalu perhatikan kata berikutnya. Di sini ada kata bagi, Bapak Ibu sekalian. 接下去我们再看，这里要告诉我们为要。 Bagi ini menunjukkan sesuatu tujuan dari sesuatu yang dilakukan. 那么如果我们说要，我们就有一个目的，我们要做什么事情。 Jadi Tuhan mengutus beberapa orang 所以上帝差遣 Untuk 几个人， memperlengkapi orang-orang kudus. 让他们成为完全。 Kenapa orang kudus harus dilengkapi? 为什么圣洁的人，上帝要造他成为完全？ Karena ada pekerjaan pelayanan di sana. 因为在里面都有自己的工作应该要做。 Lalu dituliskan di sana juga bagi pembangunan. 哪里在就告诉我们，为了要建立 Pembangunan apa? Pembangunan tubuh Kristus. 建立什么？就是建立基督耶稣的身体。 Siapa itu tubuh Kristus? 谁是基督的身体？ Tubuh Kristus adalah gereja. 基督的身体乃是教会。 Gereja adalah kumpulan orang-orang kudus. 教会是一群信耶稣的人。 Jadi Bapak Ibu sekalian, kita perhatikan menarik sekali apa yang disampaikan oleh firman Tuhan ini. 所以我们看见一些教会的圣徒， Tuhan mengupayakan atau Tuhan berusaha untuk gerejanya. 神随时随地想办法为他的教会。 Apa yang Tuhan usahakan? 那么上帝所做的是什么事情？ Tuhan mengutus orang-orang secara khusus ke dalam gerejanya 上帝特别差遣某一个人到他的教会， supaya gerejanya kita ini diperlengkapi 让这个教会变成很完全，
Lalu setelah kita dipelengkapi, kita melakukan pelayanan. 当我们已经完全的时候，我们就开始为主工作。 Lalu kita ikut serta membangun gerejanya. 所以我们大家都应该建立神的教会。 Jadi kalau kita ditanya siapa yang seharusnya membangun gerejanya? 如果我们问谁应该建立教会， Jawabannya adalah kita semua. 那么就是我们每一个人都要建立教会。 Firman Tuhan jelas mengatakan hal ini. 这神的话清楚告诉我们， Kita semua diberi tanggung jawab untuk membangun kita semua. 我们每一个人都应该建立教会。 Jadi kalau kita bicara gereja Bapak Ibu sekalian, 所以如果我们说关于教会， toh seperti lagu sekolah minggu, gereja itu bukan gedungnya. 那么教会是我们的母会， Gereja itu adalah kita, 教会是我们大家， orang-orang yang ada di dalamnya. 我们每一个人都在教会里面。 Jadi pembangunan gereja yang utama adalah membangun diri kita. 那么怎么建立教会？就是意思说，我们要把我们自己做好。 Lalu pertanyaan siapa yang harus membangun diri kita? 谁应该要建立我们的自己？ Ya kita sendiri. 那就是我们自己。 Jadi dari kita untuk kita. 从我们自己，为了我们自己， Itulah gereja Bapak Ibu sekalian, pembangunan gereja. 这就是叫做教会。 Tetapi sebelum kita melayani dan sebelum kita membangun tubuh Kristus, 但是当我们还没有建立教会，还没有建立基督的时候， maka Tuhan mengutus hamba-hamba Tuhan untuk memperlengkapi kita. 那么上帝就差遣他的仆人让我们得着完全， Memperlengkapi dengan pengajaran-pengajaran firman Tuhan, 用神的话让我们得着完全， mempelajari dengan hal-hal yang baik, 学习好的一方面， supaya setiap kita boleh melayani dan membangun tubuh Kristus. 让我们每个人都能够好好侍奉主。 Lalu kita akan masuk ke dalam ayat yang menjadi fokus kita Bapak Ibu 所以 sekalian. 现在我们要讲重要的一点， Ayat 13 mari kita perhatikan. 那就是第13节， Pembangunan tubuh Kristus itu sampai mana? 建立神的教会知到哪里？ Perhatikan di sini ada kata sampai dan ada kata mencapai. 那么在这里有些意志等到，还有意志是说去某一个目的地， Ini bicara tentang tujuan. 这是告诉我们我们要去哪里。 Jadi gereja perlu dibangun. 教会应该要建筑， Tubuh Kristus perlu dibangun. 神的身体应该要建起来。 Tujuannya apa? 为了什么？ Apa yang harus kita capai? 我们要为了某一件事情。 Perhatikan, yang pertama yang harus kita capai adalah kesatuan iman. 你要注意一件事情，我们要什么？我们的信仰要变成一个。 Artinya iman kita harus sama Bapak Ibu sekalian. 我们所信的每一个人都应该有一个信仰。 Kita sedang mengimani siapa? 你已经信了谁？ Bapak Ibu sekalian, walaupun kita melakukan penginjilan kepada orang-orang yang imannya berbeda, 如果我们传福音，某一个人已经有了他的信仰， tetapi ketika dia dibawa ke dalam gereja, maka imannya harus berubah menjadi iman kepada Tuhan Yesus. 那么我们带他来教会，那么他的信仰应该要改变成相信耶稣基督。 Lalu apa lagi yang harus dicapai waktu membangun gerejanya? 那么我们这个目的应该要达到，当你建立教会的时候， Kita perlu mencapai pengetahuan yang benar tentang anak Allah. 我们要把它带到真正的信仰。 Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan nanti Bapak Ibu saya baca sendiri di ayatnya yang ke-14. 如果一个时候你真能在第14节看到， Di sana disebutkan kenapa kita harus punya pengetahuan yang benar tentang anak Allah. 在这里他要告诉我们，我们要一个有准确的信仰。
Firman Tuhan mengatakan supaya kita tidak diombang-ambingkan pengajaran yang salah. 让我们的信仰不被动摇。 Bapak Ibu Saudara, dari dulu sampai hari ini gereja terus diserang oleh pengajaran-pengajaran yang salah. 弟兄姊妹们，从起初到现在，教会一段学说所攻击， Ada begitu banyak pengajaran yang salah Bapak Ibu sekalian. 很多教导不好的教导进入教会。 Apalagi zaman ini Bapak Ibu sekalian zaman online. 那么现在都是用这个视频的世界， Kita bisa mendengarkan firman Tuhan dari berbagai gereja. 我们能够在每一个角落听到神的话。 Bapak Ibu sekalian, itu bagus bukan? Sehingga kita bisa menerima banyak. 应该这个事情是对的，我们能够接受更多的事情。 Tapi bahayanya, 但是危险是， secara tidak sadar kadang kita mendengar pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang salah. 我们就能够受到异端学说。 Bukankah kita pernah mendengar Bapak Ibu sekalian di YouTube ada seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah. 有人说主耶稣不是神。 Wah Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak dibekali oleh firman Tuhan, 如果我们的思想没有这个准备的话， kita bisa salah mengimani Bapak Ibu 我 sekalian. 们很容易走不对的道路。 Oleh sebab itu kita perlu Bapak Ibu sekalian mendapatkan pengetahuan yang benar tentang anak Allah 所 ini. 以我们需要真正有好的信仰， Dan itu yang harus dicapai oleh gereja. 那是教会应该有达到的目的。 Jadi lihat gereja dibangun, bertumbuh supaya kita mencapai kesatuan iman, lalu kita juga supaya mendapatkan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. 让教会被成立以后有一同的信仰，每一件事情我们都能够做好。 Lalu selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita perlu mencapai kedewasaan yang penuh. 所以我们要成长，成为一个成长的人。 Kedewasaan penuh itu maksudnya Bapak Ibu sekalian, kita perlu dewasa sampai pada titik yang Tuhan tentukan. 那么这个成长要变成成年人，直到最高峰。 Kalau manusia Bapak Ibu sekalian dari bayi, anak-anak, remaja terus sampai dewasa, begitu 然 kan? 后我们人都能够分配成这个小孩子，这个青年人、少年人、成年人。 Jadi secara fisik Bapak Ibu sekalian, kita ada satu titik dewasanya kapan? 所以我们就知道在哪里这一点就是成年人的一点。 Nah itu titik itu disebut kedewasaan penuh Bapak Ibu sekalian. 那就叫如果你已经成年人，就叫做完全的成年人。 Nah pada waktu kita bicara tentang kerohanian Bapak Ibu sekalian, kita juga perlu mencapai dewasa yang penuh. 如果我们讲到属灵的属灵的成长，还没有达到真正的成年， Kita tidak boleh menjadi anak-anak rohani terus Bapak Ibu 我们 sekalian. 就不能永远成为小孩子。 Apalagi kita tidak boleh menjadi orang yang rohani tetapi kekanak-kanakan. 有的人是成为这个成年人，但是他心灵还是小孩子。 Kita harus bertumbuh menjadi jemaat yang dewasa 我们要成长，成为一个好的成年的会友， sampai titik yang Tuhan tentukan. 一直到我们的上帝这个放的定点。 Lalu kita lanjut Bapak Ibu sekalian kepada apa yang menjadi tema kita. 那么我们就开始，我们生活的目标是什么？ Lalu apalagi yang perlu kita capai? 我们还有应该达到怎么样的目的？ Yang perlu kita capai tingkat pertumbuhan. 定 pertumbuhan. 那么我们要达到最后的就是思想的挣扎。 Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara pertumbuhan, itu bicara tentang ukuran Bapak Ibu sekalian. 当我们想到我们如何成长的时候，我们就知道成长到什么水准。 Pertumbuhan itu Bapak Ibu sekalian seperti anak tangga, ada ukurannya, kita tumbuh sampai mana. 成长好像一个楼梯，当我们上去的时候，我们要荡到哪一级？ Pertumbuhan itu bicara sama dengan kedewasaan penuh Bapak Ibu sekalian, ada ukuran kedewasaan. 那么成长有一定的定点，就是成年的定点。 Nah ukuran kedewasaan kita apa? 你的成长的定点是什么？ Apa yang
harus Bapak bisa menjadi ukuran gereja disebut gereja yang dewasa. 什么叫做成为一个已经成年的教会？ Kemarin kita saya rapat dengan rekan-rekan BPP Bapak Ibu. 昨天我跟那些负责人开会， Kita bicara tentang ukuran menjadi gereja yang mandiri, gereja yang dewasa. 那么我们讲到关于一个成年的教会， Ada 3 ukuran yang perlu kita capai. 有3个目的，我们应该要达到。 Pertama, punya gedung sendiri. 第一，我们要有自己的教会； Kedua, keuangan gereja harus baik. 第二，我们的财务应该要稳定。 Ini dua-duanya kita sudah punya Bapak Ibu. 现在我们财务稳定，我们有自己的这个教会。 GKI Surabaya sudah punya gedung, keuangan juga baik. 那么我们这个泗水的教会有好的这个建筑物，也有好的财务。 Dan ada ukuran yang ketiga. 第三， Jemaat harus mencapai 250 orang anggota. 会友应该要有250名， Ini yang belum Bapak Ibu. 这是最重要的事情。 Nah, itu ukuran kedewasaan secara organisasi yang ditentukan oleh sinode kita. 所以这叫做我们这个我们教会的这个定点是已经决定的事情。 Tapi itu kalau bicarakan itu ukuran secara fisik bukan? 那么七大会所决定的都是在这个外表应该要有的。 Gedung, keuangan, jumlah jemaat itu gereja secara fisik. 教会还有财务，还有会有，这就是完全外表的决定。 Tetapi pada waktu kita bicara tentang kerohanian, 但是如果我们讲到我们的属灵的灵魂， juga ada ukuran. 也有一个标准。 Ukurannya apa? 什么标准？ Mari kita perhatikan ayat ini, Bapak Ibu. 让我们注意这件事情。 Di kalimat terakhir Bapak Ibu ada kata sesuai. 那就是按照 Jadi ada tingkat pertumbuhan yang sesuai. 我们要有真正的成年的这个成长，就是按照 Apa sesuai dengan apa? 按照什么呢？ Sesuai dengan kepenuhan Kristus. 按照基督的身体的称量。 Apa artinya kepenuhan? 什么叫做满有？ Kepenuhan itu sama dengan kesempurnaan. 满有意思是说已经很完全。 Kepenuhan Kristus berarti kesempurnaan Kristus. 如果满有基督，意思叫做我们已经成全基督。 Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna, Bapak Ibu sekalian. 上帝是一个完全的上帝。 Maka tujuan rohani kita adalah sempurna seperti Kristus. 所以我们属灵的标准就是我们要属灵好像基督。 Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian kita diminta Bapak Ibu sekalian untuk semakin hari semakin serupa dengan Kristus. 所以上帝要我们越来越像耶稣。 Karena memang tujuan kita adalah menjadi serupa dengan Kristus. 因为我们的目的就是我们要学像耶稣。 Kita harus mencapai kesempurnaan seperti Kristus. 我们要达到完全，好像基督完全一样。 Itulah tujuan gereja Bapak Ibu sekalian. 这是教会的目的。 Gereja dibangun supaya jemaatnya atau kita semua orang-orang yang dikuduskan mencapai kesempurnaan Kristus. 教会的人应该完全就是达到基督决定的完全。 Pertanyaannya mungkin nggak? 可能不可能？ Waduh, kalau kita mikir saya semakin serupa dengan Kristus ya. 如果说我是一个基督徒， Kalau kita bercermin nanti Bapak Ibu pulang coba bercermin. 如果我们在家里，我们照镜子， Lalu coba lihat kita ini sudah sempurna, saya ini sudah sempurna seperti 你 Kristus 看看 nggak ya? 镜子，是不是你的人已经完全没有？ Mungkin kalau kita pikir bagusan jauh bukan? 我觉得还远， Kita masih punya banyak salah. 我们还有很多犯罪的事情， Kita masih punya dosa banyak. 我们 Bapak 还有 sekalian. 很多的罪恶。 Kita mungkin kalau dibandingkan jangankan dengan Kristus, mungkin dengan orang-orang di gereja yang paling baik pun kita jauh. 如果要像基督耶稣不可能，但跟我们教会最好的人，我们自己也非常的差。 Suatu kali Bapak Ibu saya praktek pelayanan, mahasiswa praktek 2 bulan di sebuah gereja.
我曾经实习2个月在某一个教会， Bapak Ibu sekalian, lalu ketika praktek saya ikut kunjungan, mahasiswa 2 bulan praktek kunjungan Bapak Ibu sekalian. 如果我们实习2个月，我们应该要参加探访。 Waktu kunjungan di rumah seorang ibu, 当探访到一个富人家的家里， ibu ini curhat. 这个富人家把心里所想的告诉我们， Bukan curhat lah, dia menyatakan keinginannya Bapak Ibu sekalian. 他就把心里所要的愿望告诉我们。 Apa sih keinginannya? 他有什么愿望？ Dia pengen punya mantu hamba Tuhan. 他很想有一个服侍主的一个女婿媳妇。 Seumur hidup ini baru sekali-sekalinya saya dengar ada seorang ibu pengen punya mantu hamba Tuhan. 我一生第一次听见他要找的媳妇是神的仆人。 Hamba Tuhan itu kan nggak ada duitnya. 如果神的仆人没有钱， Bapak sekalian, bagaimana ada seorang ibu pengen punya anaknya pengen punya mantu, bukan anaknya jadi hamba Tuhan, pengen punya mantu hamba Tuhan. 他很想他的女婿是神的仆人。 Bapak Ibu sekalian pengen punya mantu hamba Tuhan? 你们要不要一个神的仆人的女婿？ Pengen nggak? 你们要不要？ Nah, kalau pengen ada available 1 sini. 这里还有一个，如果你们要， Kenapa pengen mantu hamba Tuhan Bapak Ibu sekalian? 为什么你们要？ Si ibu ini cerita, pokoknya kalau hamba Tuhan itu pasti dijamin baik deh katanya. 因为如果他的女婿应该是好的。 Pokoknya saya nggak mau mantunya majelis, pengurus, maunya hamba Tuhan karena hamba Tuhan pasti baik. 我不要我的女婿是执事或者负责人，我要的是传道人。 Waktu saya dengar itu, 当我听了这件事情的时候， dalam hati saya berkata demikian. 应该是怎么想？ Nggak tahu dia siapa hamba Tuhan. 他还不知道神的仆人是怎么样的。 Hamba Tuhan baik Bapak Ibu sekalian. 神的仆人好， Tapi juga ada tidak baiknya. 但是也有不好的一面。 Gitu kan. Kami bukan orang yang sempurna Bapak Ibu sekalian. 我们不是完全人， Kami hamba Tuhan juga bisa berbuat salah. 我们也能够做错事。 Bapak Ibu sekalian, di dalam masa pelayanan saya 在我的一生侍奉当中， juga ada begitu banyak kesalahan Bapak Ibu 也有 sekalian. 很多错误的一方面。 Yang mungkin Bapak Ibu sekalian kesalahan itu membuat banyak orang melihat sesuatu yang jelek dari diri hamba Tuhan. 但是错误一方面就是在这是我们知道一个传道人的作风。 Kami bukan orang sempurna, 我们不是完全人， tapi bolehlah kita dianggap misalnya kita ambil contoh ya bahwa hamba Tuhan itu ukuran baik. 但是我们要拿好的一面。 Lalu Bapak Ibu sekalian, kalau kita bandingkan diri dengan hamba Tuhan mungkin kita rasa wah jauh lah gitu kan. 如果我们要比起真正的传道人还差得远， Pengetahuan Alkitabnya jauh di atas saya. 那么比我更差， Imannya jauh di atas saya. 他的信心比我更好， Kedewasaannya jauh di atas saya, kedewasaan rohani. 他在这个属灵的方面他更成年。 Bagaimana mungkin saya menyamai hamba Tuhan? 我都称自己是神的仆人。 Padahal firman Tuhan sekarang ukurannya adalah Kristus. 其实真正的神的仆人，他的标准是基督耶稣。 Sama dengan hamba Tuhan aja susah. 那么跟神的仆人一样很难。 Apalagi sama dengan kesempurnaan 如 Kristus. 果要成为很完全的人，更困难。 Itu sesuatu yang tidak mungkin. 这是不可能的事情。 Cuma walaupun tidak mungkin Bapak Ibu sekalian. 每一个人都是不可能的事情。 Masalahnya ukuran yang ditetapkan oleh Tuhan untuk pertumbuhan gereja adalah kesempurnaan 所 Kristus. 以这个教会已经决定一个这个标准，就是很完全。 Dan kita semua harus mencapai itu. 如果我们达到完全的时候， Jadi kalau Tuhan menyatakan harus mencapai itu, 如果上帝要我们这个标准的话， sebenarnya mungkin atau tidak? 可能不可能？ Mungkin. 可能， Karena Tuhan tidak pernah menuntut manusia Bapak Ibu sekalian melebihi kekuatan kita. 但是上帝不要求你
所做的超过你的力量。 Kalau tuntutan Tuhan bagi gerejanya adalah kesempurnaan Kristus atau kepenuhan Kristus, 如果上帝要我们跟基督那样的完全的一样的时候， maka itu adalah sesuatu yang sangat mungkin untuk dicapai. 所以如果上帝要的，那么一定我们能够达到。 Lalu pertanyaan, bagaimana mungkin mencapainya atau bagaimana caranya? 如果那个时候你说什么方法， Bapak Ibu sekalian harus kembali kepada firman Tuhan yang tadi kita baca di ayat 11 dan ayat 12. 所以我们要推到刚才所读的经节11节还有12节。 Gereja ditentukan untuk bertumbuh. 教会应该成长， Siapa yang mengupayakan gereja bertumbuh? 谁能够使教会成长？ Di ayat 11 dikatakan, dan ialah. 第11节告诉我们， Tadi siapa ia? 那就是他，谁是他？ Tuhan bukan. 是他，就是神， Allah kita Bapak Ibu sekalian. 我们的神。 Jadi Allah kita lah yang mengupayakan gerejanya bertumbuh. 神要他的教会能够成长， Jadi Tuhan menetapkan tujuan, tingkatan, ukuran bagaimana apa yang harus kita capai. 那么上帝就一个标准，我们应该达到怎么样的标 Tetapi yang 准？ mengupayakan gereja untuk mencapai apa yang Tuhan mau, 那我们就怎么样想办法，教会好像神所要的， ternyata itu bukan usaha kita. 那就是不是我们想的办法， Itu adalah usahanya Tuhan. 那是神的办法。 Kalau usahanya Tuhan, 如果神所做的 mungkin nggak? 能不能？ Mungkin. 能， Karena Tuhan Maha Kuasa. 因为神是完全的人，完全的神。 Kalau ditanya mungkin nggak gereja mencapai kesempurnaan Kristus 如 atau 果你 kepenuhan 们问 Kristus? 教会不能够达到完全的地步， Jawabannya 答 mungkin. 案是可 Mungkin 能 Bapak Ibu. 可能。 Kenapa mungkin? 为什么可能？ Karena bicara pertumbuhan gereja bukan bicara tentang kita, 那么如果说教会不是说你们弟兄姊妹们， bicara tentang Tuhan. 弟兄姊妹们，这是说关于神的事 Tuhan 情。 yang memberikan tujuan. 神给我们一个目的， Tuhan juga yang mengupayakan supaya gereja mencapai tujuan yang Tuhan tetapkan. 神能够用各种各样的方法，让教会能够达到神所要的这个标准。 Tuhanlah yang bekerja Bapak Ibu sekalian. 神是为我们工作。 Maka kalau kita ambil kesimpulan Bapak Ibu sekalian dari apa yang kita renungkan hari ini. 如果我们拿一个结论，今天我们所讲的是什么？ Ketika kita bicara tentang pertumbuhan gereja, maka sebenarnya kita bicara tentang Allah. 如果我们讲教会，应该是我们讲关于神。 Allah lah yang menghendaki gerejanya bertumbuh. 神要教会应该成长， Lalu Allah lah yang menetapkan tujuan pertumbuhan bagi gerejanya itu kesempurnaan atau kesempurnaan Kristus atau kepenuhan Kristus. 那么神要我们教会成长，好像基督那样的完全。 Dan Tuhanlah juga yang mengupayakan Bapak Ibu sekalian, 上帝用各种各样的方法， mengupayakan gerejanya untuk bertumbuh. 让教会能够成长。 Jadi pada waktu kita bicara tentang gereja, 包括我们谈到关于教会， kita sedang bicara tentang Tuhan Bapak Ibu 我 sekalian. 们谈到关于神， Bukan bicara tentang kita. 不是谈到关于我们自己。 Memang di gereja ada kita yang melayani. 如果教会由我们来侍奉， Memang di gereja ada kita Bapak Ibu sekalian yang bekerja bagi Tuhan. 教会由我们为主工作。 Memang Bapak Ibu sekalian di gereja ada hamba-hamba Tuhan yang mengajar kebenaran firman Tuhan. 教会有神的仆人来做他的工作， Memang di gereja ada gembala-gembala yang memperhatikan umatnya. 教会有神的仆人来注意教会的成 Tapi 长。 pada waktu kita bicara gereja, Tapi kita tanggung tidak men- bicara tentang kita. 当我们谈到教会的时候，不是谈到我 Kita 们自 sedang 己。 berbicara tentang Allah. 我 Bapak 们 Ibu 谈 sekalian. 到教会的时候，我们正在谈到神。 Gereja adalah Allah, bukan kita. 教会是神，不是我们。
Bapak Ibu sekalian, mari kita bandingkan dengan satu bagian ayat firman Tuhan Bapak Ibu sekalian. 现在我们再看一处的经文， Tidak ada di slide Bapak Ibu sekalian, kita memperhatikan Alkitab kita. 1 Korintus 3 ayat 6 dan 7. 哥林多前书第3章第6、第7节。 1 Korintus 3 ayat 6 dan 7 saya akan bacakan Bapak Ibu sekalian. 哥林多前书第3章第6、第7节。 Bapak Ibu boleh memperhatikan di sana. 如果你们注意这一点， Apa yang dikatakan firman Tuhan? Aku menanam, 就是aku itu Paulus Bapak Ibu sekalian. 我 Apolos menyiram, 我栽种，我就是保罗。 tapi siapa yang memberi pertumbuhan? 亚波罗浇灌，谁有神叫他生长？ Allah yang memberi pertumbuhan. 只有上帝叫他能成长。 Ayat 7. 上帝 Karena itu siapa yang penting? 上帝预备一切的需要。 Bukan yang menanam, 上帝不是上帝是栽种， bukan yang menyiram, 不是浇灌。 tapi yang penting adalah Allah yang memberi pertumbuhan. 最要紧是上帝让他成长。 Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, gereja bicara tentang Allah. 弟兄姊妹们，教会谈的是神的事情。 Memang di gereja ada yang menanam, ada yang menabur Bapak Ibu sekalian. 在教会有的栽种，有的浇灌； Di gereja ada yang melayani, 教会有人侍奉， ada BPP, 有他的负责人， ada guru sekolah minggu, 有主日学老师， paduan suara, 有诗班， penterjemah, 有翻译员， pemusik, 有这个音乐节，还有很多人， bagian multimedia, 还有那些负传音的 ada 工作， hamba-hamba Tuhan. 神的仆人。 Tapi yang penting siapa? 但是可能一件事情， Allah. 最重要的一件事情就是我们的神。 Bapak Ibu membaca 1 Korintus 3 yang tadi itu gampang. 如果我们读哥林多前书，好像是很容易， Membacanya begini Bapak Ibu. 最好这样方法： Ada yang menabur, ada yang menanam. 有栽种，有浇灌， Tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. 但是上帝是他成长。 Jadi kalau ada yang menabur, ada yang menanam. 所以有栽种，有浇灌。 Kalau Tuhan tidak kasih pertumbuhan, 如果神不允许他成长， bertumbuh nggak? 能成长吗？ Enggak. 不能， Karena Tuhan yang memberikan pertumbuhan. 因为神是他成长。 Tapi kalau kita balik, 但是如果倒转过来说， tidak ada yang menanam, 没有栽种， tidak ada yang menyiram. 没有浇灌， Tapi kalau Tuhan ingin gereja itu bertumbuh, 但是如果教会能够成长， bertumbuh nggak? 能不能成长？ Bertumbuh. 成长。 Jadi Bapak Ibu yang penting siapa? 所以弟兄姊妹们，最重要的是谁？ Tuhan. 神。 Kalau Tuhan tidak menghendaki bertumbuh, tidak akan bertumbuh. 如果神不要成长，不 Kalau 可能 Tuhan 成长； menghendaki bertumbuh, bertumbuh. 如果神要的成长，一定成长。 Sekali lagi Bapak Ibu, kami kemarin diskusi tentang GKI Surabaya. 昨天我们谈论关于四水过一堂， Kita rindu GKI Surabaya ini Bapak Ibu bertumbuh. 我们很想四水过一堂能成长。 Maka kami ingin menggerakkan semua jemaat melayani Tuhan, bekerja semua rupa supaya GKI Surabaya ini bertumbuh. 所以我推动整个的教会来使教会进步。 Tapi Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, 但是问题是， kita perlu bertanya Bapak Ibu, 我很需要问大家， bagaimana supaya GKI Surabaya bertumbuh? 怎么样使教会能四岁教会能进步？ Kita semua perlu tunduk kepada Allah Bapak Ibu. 我们每一个人都要遵守神的话， Karena pertumbuhan adalah pekerjaannya Allah. 因为成长是神的工作， Maka semua kita tanpa terkecuali 所以我们每一个人没有一个例外， harus tunduknya kepada Allah. 应该要遵守神的话。 Tidak ada seorang pun Bapak Ibu di antara kita yang paling bagus, paling hebat, paling berjasa. Tidak ada. 我们每一个人没有说你最厉害，你最有功劳， Semuanya bicara tentang Allah.
都是关于神， Allah lah yang memberikan pertumbuhan. 神能使你成长。 Tanpa kita gereja ini masih bisa bertumbuh Bapak Ibu sekalian. 没有我们这个教会仍然成长。 Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya seringkali berpikir demikian. 我常常想这一件事情， Saya selaku hamba Tuhan Bapak Ibu sekalian. 我是神的仆人。 Saya berpikir bahwa seringkali yang muncul dalam pikiran saya adalah kalau tanpa saya gereja tidak bertumbuh. 常常我想，可能如果没有我的话，教会不能进步。 Kadang-kadang itu muncul dalam pikiran saya. 有时候这个思想跑 Pikiran 出 yang 来， salah Bapak Ibu sekalian. 这是一个计划。 Kalau saya tidak ada di gereja pun, 如果教会没有我， atau saya tidak pernah dilahirkan sekalipun, 或者我们还没有出生， gereja tetap bisa bertumbuh Bapak Ibu sekalian. 教会仍然能够成长， Karena gereja bukan tentang saya, 因为教会不是我的， gereja tentang Tuhan. 教会讲到关于神。 Jadi bicara pertumbuhan gereja, bicara tentang Tuhan yang 所以， memberi 如果 pertumbuhan. 教会的成长就是谈关于神。 Jadi kalau seandainya kita semua saat ini terlibat di dalam pelayanan gereja atau pekerjaan Tuhan, 如果我们今天参加侍奉的话， semata-mata bukan karena kita hebat, 这完全不是你的意思， tapi semata-mata karena Tuhan saja yang kasih kesempatan sama kita. 但是因着神爱你，神给你机会。 Bapak Ibu sekalian, saya kasih contoh terakhir. 我给你一个最后的例子， Kita bicara sepak bola deh ya, karena di Surabaya lagi ada pertandingan sepak bola Piala Dunia usia 17. 我看到关于足球队，因为在这个泗水刚好也是一个有少年足球队， Kalau ada satu klub sepak bola Bapak Ibu sekalian, 还有一个足球团， udah pasti juara. 他一定能够得着胜利， Ya. Udah pasti dia akan menang jadi juara satu. 一定他能够得着将军， Siapapun lawannya pasti dikalahkan. 他能够打败每一个队员。 Ini berandai-andai kalau ada klub seperti itu. Nggak ada klub seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau seandainya ada klub hebat yang pasti juara. 有这样的团体，但是如果真正有这样的足球队， Siapapun yang pemainnya pasti juara. 所以成为团员一定是能够胜利。 Walaupun klub itu diisi oleh pemain-pemain yang nendang bola pun tidak bisa, pasti juara. 虽然很多的就新的团员，但是他一定能够胜利。 Lalu kita yang tidak bisa apa-apa Bapak Ibu sekalian, 所以如果我们旁观者， yang nendang bola pun tidak bisa, 我们踢球不能够， lalu diajak main, ayo main. 所以他就叫我下来玩。 Waduh, saya nggak bisa nendang sepak bola, 我说我不能踢足球， lari pun susah. 跑得也慢， Tapi pelatihnya bilang main aja main. 但是不要紧，你仍然玩。 Karena walaupun kamu nggak bisa, kita pasti juara. 虽然你不能，但是我们是好的队员， Lalu kita ikut main Bapak Ibu sekalian. 我就开始参加。 Selama pertandingan mungkin kita hanya bermain 1 menit. 当我们玩的时候，刚好是1分钟， Tidak pernah nendang bola, 我1分钟没有踢球， tidak pernah lari, 我1分钟没有跑， cuma masuk aja sekali. 但是我踢进一粒球， Tapi juara. 所以就成为冠军。 Senang nggak jadi pemain begitu? 那怎么样？我们快乐， Senang juga lah. 也是快乐。 Karena pada waktu merayakan kita merasa ikut terlibat bukan? 因为当庆祝的时候，我也是觉得我有这个功劳， Kita itu Bapak Ibu senang terlibat. 我们能够参与。 Ya, walaupun mungkin kita terlibat, kita suka dilibat-libatin gitu. 是我们没有参加，但是我们觉得里面有功劳。 Dulu Bapak Ibu waktu Amerika presidennya Obama, 当这个总统是奥巴马的时候， kan dia pernah sekolah di Menteng tuh. 他曾经在缅甸读过书。 Lalu Bapak Ibu ada orang yang anggota DPR ketika itu promosi Bapak Ibu sekalian. 刚好在那个时候有这个国会议员的人在哪里？ Dia promosi anggota DPR pernah sekolah di sekolahnya Obama gitu. 他就说国会议员曾经在这个奥巴马的学校读书。 Kenal nggak sama Obama? 有没有认识奥巴马？ Nggak kenal Bapak Ibu sekalian.
没有认识， Dia mungkin kenal, Obamanya nggak kenal dia, begitu. 可能他认识奥巴马，奥巴马不认识他， Bapak Ibu sekalian, tapi dia senang karena dia pernah sekolah di sekolah yang sama. 但是同一个学校读书， Itulah kita ini senang Bapak Ibu sekalian dilibatkan. 这是我们人的性情，我们很喜欢被人参加某一个好的地方。 Jadi gereja itu begitu Bapak Ibu sekalian. 教会也是这样， Gereja ini pasti bertumbuh. 每个人都教会都能够成长， Karena Tuhan yang akan mengupayakan gereja ini bertumbuh. 因为神要使教会成长， Kita ini hanya dilibatkan Bapak Ibu sekalian. 我们只有参与这个成长的事情。 Jadi pada waktu kita dilibatkan Bapak Ibu sekalian, 所以当我们参与这个工作的时候， yang harus ada dalam hati kita itu bukan menunjukkan siapa saya. 应该是我们不说我们是谁， Ini loh saya yang hebat. 不说我是厉害， Ini loh jasa saya. 这是我的功劳， Jangan Bapak Ibu sekalian. 不要。 Tapi di hati kita yang harus ada apa? Bersyukur. 但是心里要常常感谢， Saya bersyukur Tuhan. 我感谢主， Karena walaupun saya bukan siapa-siapa, 因为我虽然不是什么人， saya pernah dilibatkan untuk pertumbuhan gereja ini. 但是我真正要为主服务。 Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, 所以弟兄姊妹们， gereja ini, semua gereja lah, termasuk gereja kita sedang berada di dalam proses pertumbuhan bersama dengan Tuhan. 每个教会，包括我们的教会，都是正在在主耶稣里面成长。 Dan sekarang kita diberi kesempatan untuk terlibat. 所以我们神给你机会为主工作， Marilah kita terlibat dengan ucapan syukur di dalam proses pertumbuhan 让 ini. 我们每个人都能够为主工作，心里感谢主。 Sehingga kita ikut bersama dengan gelombangnya Tuhan. 所以我们就跟着神起的风浪， Berjalan untuk mencapai kesempurnaan Kristus. 只达到一个完全的地步。 Amin Bapak Ibu sekalian. 阿门。 Amin. Mari kita berdoa. 我们祷告， Tuhan terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh merenungkan satu bagian firman Tuhan. 主啊，谢谢我们能够思想主的话。 Kami diingatkan oleh Tuhan bahwa gereja ini milik Tuhan. 主提醒我们，教会是属于主的。 Kami diingatkan oleh firman Tuhan bahwa yang mengupayakan gereja ini bertumbuh adalah Tuhan, bukan kami. 提醒我们，教会能进步是因为神的工作。 Jadi kalau kami ada sekarang terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, 如果我们在这里，我们已经参与到这个神的工作， semata-mata itu hanya karena anugerah 这 dari 完 Tuhan 全是 saja. 出于恩典。 Dan biarlah kami boleh masuk ke dalam anugerah ini dengan ucapan syukur. 如果我们能够进入这个恩典，我们用感恩的心进入。 Terima kasih Tuhan. 谢谢主， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap 靠 syukur. 耶稣基督生命祈求， Amin. 阿门。 Amin. Siap-siap. Nah juga boleh sebagai ketua panitia boleh berdiri di dekat kue gitu ya. Boleh dinyalain dulu. Mari Bapak Ibu sekalian, dengan rasa syukur saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian selamat ulang tahun buat gereja kita, GKI Surabaya. Selamat
Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur Tuhan telah pimpin langkahmu. GKY Surabaya, selamat ulang tahun. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Selamat ulang